Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Abdul Majid, pemegang kad matrik bernombor D20112505. Hari ini saya akan membentangkan tugas tentang prinsip pengurusan lagi. Yang pertama, definisi pengurus. Pengurus ni merupakan individu yang berusaha untuk mencapai matlamat organisasi dan juga untuk dirinya sendiri melalui pengolahan sumber, kesediaan membuat keputusan dan mencorak struktur organisasi. Persoalannya, siapakah pengurus? Pengurus merupakan seorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad. Pengurus juga merupakan seorang yang memastikan bakat, kebolehan, kemampuan dan kemahirannya sebagai seorang pemimpin. Seterusnya, pengurus juga merupakan seorang yang melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dan perintah yang telah ditetapkan. Selepas itu, seorang pengurus juga merupakan seorang yang mengurus dan membuat dasar. Pengurus juga seorang yang melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi yang dipimpinnya. Yang terakhir, pengurus merupakan seorang yang merancang kejayaan masa hadapan organisasinya. Definisi pengurusan. Satu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal usaha kesemua ahli organisasi, memimpin dan mengawal sumber manusia dan sumber bukan manusia bagi mencapai matlamat organisasi. Pengurusan ialah sebagai proses menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. Seterusnya, apabila aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu sama dengan yang lain, maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. Matlamat organisasi itu dapat dicapai dengan baik. Peranan pengurus. Apakah peranan-peranan pengurus? Kat sini saya telah menyatakan 6 peranan pengurus. Yang pertama ialah sebagai tunggak. Pengurus berperanan sebagai tunggak dan merupakan individu terpenting dalam organisasi. Pengurus bertindak sebagai wakil dalam organisasi dan perlu melakukan tugas rutin yang bersifat rasmi, sosial atau perundangan. Beberapa contoh peranan ketua ialah sebagai kaunselor universiti yang menyampaikan sijil kepada pragraduan, pengurus besar yang terlibat dalam pelancaran produk baharu, meraihkan tetamu luar untuk makan tengah hari dan menghadiri majlis perkahwinan orang bawahannya. Yang kedua, peranan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, tugas pengurus melibatkan penyediaan matlamat, mewujudkan tindakan yang terperinci dan mengagihkan sumber. Pengurus juga bertanggungjawab dalam memberi arahan, mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti orang bawahan seperti mengupah, melatih, menaikkan pangkat, membuang pekerja serta memotivasi dan memberi semangat kepada mereka. Yang ketiga, berperanan sebagai pegawai perhubungan. Seorang pengurus turut memainkan peranan sebagai pegawai penyampai maklumat dan perlu berinteraksi dengan rakan dan pihak di luar unit dan organisasi. Ini bagi memudahkan urusan seperti persetujuan bersama, kontrak penerimaan arahan dan melakukan tugas penting untuk organisasi. Dalam organisasi pula, pengurus perlu berhubung dengan pengurus-pengurus yang lain dan juga individu yang lain serta mempunyai hubungan yang baik dengan mereka bagi melicingkan urusan kerja. Contohnya, pengurus jualan perlu berhubung dengan pengurus pemasaran bagi urusan memasarkan produk. Yang seterusnya, yang keempat, peranan sebagai jurucakap.
Pengurus bertindak sebagai penyebar maklumat organisasi kepada badan-badan kerajaan, jabatan-jabatan, media, pelanggan dan juga kaki tangan dalam dalaman sendiri. Kepentingan dan keperluan kedua-dua pihak dapat dipenuhi dengan adanya jurucakap. Sebagai contoh, pengurus perlu memberi respon kepada pelanggan yang merungut kerana kekurangan bekalan di pasaran. Yang kelima, peranan sebagai perunding. Tugas perunding adalah memantau dan mencari penyelesaian dan melibatkan aktiviti organisasi seperti masalah jualan, cukai atau pengeluaran. Maklumat yang dikumpul dan dibincang bersama kaki tangan organisasi sebelum keputusan dibuat. Contohnya, seorang pengurus akan berunding dengan wakil dari Jabatan Sumber Manusia berkaitan kekurangan kaki tangan di Jabatan Kewangan. Yang terakhir, iaitu yang keenam, peranan sebagai pencetus idea. Sebagai pencetus idea, pengurus perlu melaksanakan tugas sebagai pencetus tindakan korporat dan transformasi. Tugas ini melibatkan strategi dalam menjana dan menghubungkan keputusan penting. Dalam hal ini, pengurus mempunyai kuasa, maklumat dan keupayaan untuk kawalan dan integrasi atas sebarang keputusan penting. Pengurus akan membentuk strategi dan membuat perubahan yang terkawal dalam organisasi. Selepas mengenapasi masalah, program-program penambahbaikan ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencapai kemajuan. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi pengurusan, iaitu ada 4. Perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan juga pengawalan. Yang pertama, perancangan. Perancangan merupakan fungsi pertama dalam pengurusan untuk menetapkan matlamat yang perlu dicapai dalam sesebuah organisasi. Menetapkan strategi untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. Melibatkan 3 peringkat pengurusan, iaitu peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Seterusnya, pengorganisasian. Merupakan fungsi kedua dalam pengurusan yang melibatkan proses penyusunan tugas dan pembahagian sumber. Pengurusan akan membentuk struktur organisasi yang lengkap. Pengorganisasian perlu dilakukan secara sistematik agar matlamat dapat dicapai. Seterusnya, kepimpinan merupakan fungsi ketiga dalam pengurusan. Pada tahap ini, pengurus harus memastikan segala tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Aktiviti ini memberi tunjuk ajar, memberi motivasi dan memberi bantuan kemudahan. Yang keempat, pengawalan. Fungsi keempat ini di mana aktiviti memantau pencapaian dengan memastikan aktiviti yang dirancang, dilaksanakan dan berjalan lancar. Pengurusan perlu mengambil tindakan sewajarnya kepada mereka yang tidak melakukan kerja secara efektif agar sesebuah organisasi dapat mencapai matlamat. Seterusnya, yang terakhir. Pengurusan adalah nadi kepada sesebuah organisasi. Ini bermaksud pengurusan adalah penentu sejauh mana organisasi mampu terus berdaya saing dalam pasaran atau industri. Apakah maksud yang tersirat di sebalik ayat-ayat ini? Maksudnya, pengurusan ni amatlah penting dalam sesebuah organisasi. Tak kiralah mana-mana organisasi, pengurusan mestilah ada sebab sangat-sangatlah penting. Secara ringkasnya, saya akan terangkan tentang POLC. POLC-nya sebenarnya sama saja seperti saya terangkan tadi, iaitu fungsi pengurusan. Tapi ini adalah dalam bahasa Inggeris dan saya akan terangkan lagi dengan lebih terperinci pada waktu ini. POLC ni sangat penting dalam pengurusan. Sebab apa? Tanpa POLC, pengurusan tidak akan dapat mencapai matlamat masing-masing. Yang pertama, planning ataupun merancang. Fungsi ini amatlah penting. Semuanya bergantung kepada perancangan. Pada fasa ini, kita kena tetapkan matlamat, objektif dan kita kena tentukan apa tindakan kita untuk capai matlamat dan objektif tersebut. Biasanya dalam organisasi, pengurus atasan yang akan merancang. Tapi kita kena ingat,
ada pengurus atasan yang akan mendapatkan idea, pandangan, data daripada pengurus pertengahan dan juga pengurus bawahan. Jadi secara tak langsung, kalau kita merupakan pengurus pertengahan dan pengurus bawahan tersebut, kita juga terlibat sama dalam proses merancang ini. Okey, merancang ni ialah kerja meramal masa hadapan sebenarnya, macam tukang tilik lah pula. Okey, kita kena sandarkan kepada analisis, data, kajian-kajian dan dapatkan kajian kita. Kita kenalah berpandangan jauh. Gali dalam kita kena cari macam-macam cara. Ada yang buat analisis SWOT, analisis persekitaran, analisis jurang, analisis keperluan dan macam-macam kaedah lagi. Okey, merancang ni biasanya akan melibatkan proses memilih misi, visi dan objektif. Kemudian tetapkan matlamat dan objektif setiap sub-unit. Okey, lepas tu kita tetapkan program atau projek atau tindakan untuk capai matlamat. Contohnya, kita nak mencapai jualan sebanyak 20,000 sebulan. Jadi kita kena merancang apa yang kita perlu buat untuk mencapai jualan sebanyak 20,000 tersebut. Okey, kita boleh tengok pelbagai jenis perancangan. Saya berikan contoh seperti yang pertama, perancangan strategik. Okey, kita akan analisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan juga ancaman. Okey, ini dikira analisis SWOT. Okey, kita pilih strategi yang sesuai, tetapkan matlamat, objektif. Okey, rancangan ini jangka masa yang panjang iaitu 3 hingga 5 tahun. Biasanya pengurusan atasan yang akan buat. Okey, seterusnya perancangan taktikal. Okey, rancangan ini iaitu tindakan kita bagi support kepada perancangan strategik yang kita telah rancang tadi. Biasanya rancangan taktikal ni dalam jangka masa yang pendek. Contohnya, pekerja mestilah bekerjasama antara satu sama lain dan lebih kreatif dalam memikat hati pelanggan untuk mendapatkan jualan yang sangat tinggi. Okey, so kita masukkanlah perkara ini dalam perancangan taktikal. Biasanya yang akan buat perancangan ini ialah pengurus pertengahan. Okey, seterusnya perancangan operasi. Okey, senang cerita membuat program. Kita buat program berdasarkan perancangan taktikal tadi. Biasanya kurang daripada setahun. Okey, kita buatlah program untuk mencapai matlamat strategik 100% berkesan. Okey, contohnya kita buat program kita kumpulkan pekerja-pekerja untuk membuatkan program bagi meningkatkan kerjasama dan kreativiti pekerja. Okey, seterusnya organizing ataupun mengurus. Okey, kita dah rancang ataupun ketua atasan kita dah merancang. Apa yang kita kena buat? Okey, kalau kita sebagai ketua atasan, maksud saya pengurus atasan, kita lah yang akan mengurus. Kalau kita sebagai pengurus pertengahan, kita uruslah bahagian kita. Kitaran mengurus ni ada banyak. Kita kenalah urus sumber-sumber yang ada seperti sumber manusia, sumber kewangan, sumber fizikal dan lain lagi. Senang cerita, kita aturkan agihan tugas, kuasa dan sumber. Okey. Secara ringkasnya, struktur organisasi. Kita kena cipta atau buat rangka kerja dan pastikan letakkan sumber manusia di situ. Kita kan ada carta organisasi. Itulah maksud saya. Kalau kita sebagai pengurus, kita kena tentukan siapa kita punya setiausaha, siapa penolong setiausaha kita dan lain-lain lagi. Senang cerita, payah nak berbunga dan beristilah ni. Tapi awas, kat sinilah pentingnya benda yang kita kena urus. Kita kena pilih yang paling sesuai dan kita kena letakkan sumber dan kekuatan di tempatnya supaya tak timbul masalah kemudian hari. Okey, seterusnya reka bentuk kerja. Kita kena nyatakan dan letakkan peranan mereka. Pastikan mereka tahu
peranan dan kerja-kerja mereka. Apakah SOP-nya, apakah tanggungjawab mereka, apakah peranan mereka. Kita kena bagi mereka tahu. Jangan kita harap mereka tahu sendiri. Kita sebagai pengurus, kita kena bimbing diorang. Bimbing pekerja kita. Yang ketiga, leading ataupun memimpin. Memimpin itu ialah seni. Ianya sangat subjektif dan sangat sukar ditafsirkan. Untuk jadi pemimpin hebat yang berjaya, banyak faktor memainkan peranan. Memimpin adalah sebahagian daripada kerja memimpin. Memimpin perlu kita untuk mengarah, memotivasi, membimbing, memberi dorongan dan mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang untuk memimpin, kita perlu libatkan pengaruh sosial dan tidak formal untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Dalam memimpin, keharmonian sangat penting untuk sama-sama menuju ke arah organisasi. Ramai je orang berkaji tentang tingkah laku. Ada sains tingkah laku lagi. Semua ini dibuat demi untuk memahami manusia dan kita gunakan benda ni untuk mencapai hasrat organisasi kita. Okay, berbalik kepada persekitaran kita. Kita kenalah ambil kira tentang human touch. Kita jangan biarkan orang lain. Kita arah mereka dengan hikmah. Kita bimbing, kita dorong. Pastikan kita mendengar luahan mereka. Membantu menyelesaikan masalah mereka. Memudahkan urusan mereka. Kebersamaan kita bersama mereka sangatlah penting. Keberadaan kita, malah keterlihatan kita juga memainkan peranan. Kadang-kadang kita tak tahu, tapi kita berusaha untuk tahu. Seterusnya, memberitahu. Kita kena kenal orang-orang kita. Kita kena cari solusi untuk setiap individu yang bekerja di bawah kita. Cuma ada masa kita perlu memimpin dengan tegas. Kalau perlu, kita singkirkanlah orang-orang yang menjadi virus dalam kita punya organisasi. Yang terakhir, controlling ataupun mengawal. Okay, kita jangan biar pekerja kita macam tu saja. Kita kena mengawal mereka. Macam mana kita nak kawal mereka? Kita mestilah buat pemantauan. Kita pastikanlah semuanya berjalan dengan baik. Contohnya, kalau kita menjalankan sesuatu program, kita pantau mereka. Adakah mereka menjalankan program tersebut dengan baik? Okay. Jika program tersebut tidak dijalankan dengan baik, kita boleh ambil tindakan yang perlu diambil. Okay, mengawal ini melibatkan ukuran prestasi pada matlamat, pada objektif, pada perancangan. Dalam organisasi, kita perlu ada fungsi ini supaya hala tujuan yang telah dirancang dapat berjalan dengan lancar. Okay, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.